Hello. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, sir. So hari ni kita nak sambung lagi chapter 4. So basically last week kita dah habiskan lah chapter 4.1 introduction. So hari ni kita nak tengok chapter 4.2 iaitu data organization. Okay, so data collection and sampling methods. When the data is in original form, they are called raw data. The data can be organized into different categories using tables or diagram. So bila kita buat sesuatu kajian, basically kita akan buat data collection ataupun kita collect data daripada beberapa responden lah ataupun apa yang kita nak collect daripada orang ramai. So data yang kita dapat tu kita kenali sebagai raw data. So raw data ni kita boleh organize ataupun kita boleh susun menjadi beberapa kategori menggunakan tables ataupun diagram. So table ni jadual lah. Okay, diagram ni macam graph, chart dan sebagainya. Okay, so kita tengok data yang pertama. Data yang pertama kita kenali sebagai kualitatif data. So kualitatif data ni data yang tidak boleh ditulis dalam bentuk nombor. Seperti contoh, 50 accounting student in KML were given a blood test to determine their blood type. So kalau blood type ni contohnya macam A, B, AB dengan O. So bila kita collect 50 accounting student ni, so dia akan ada 50 data lah. Okay, so kita ada A, B, AB, O. So blood type ni kita boleh susun dia ataupun organize dia kepada dua ataupun dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk diagram. So yang pertama sekali kita boleh tulis dalam bentuk kita panggil sebagai categorical frequency distribution. So yang ni yang selalu kita tengok lah, kita nampak dekat dalam soalan. So basically sebelah kiri tu dia ada dia punya blood type and sebelah kanan ni adalah dia punya number of student. Okay, so ni yang kita panggil sebagai frequency distribution. Frekuensi ni adalah dia punya kekerapan. So yang ni nama lain dia adalah frekuensi. So maksudnya dekat sini kalau blood type A yang berapa orang? 10 orang. Blood type B 12 orang, AB 7 dan O ada 21 orang. Okay, yang kedua kita boleh juga tulis ataupun kategorikan dalam bentuk pie chart. So pie chart ni dia bentuk pie and then biasanya dia akan ikut kamu punya percentage. So, kalau kita tengok percentage yang O paling ramai lah iaitu 42%, A 20%, B 24% and AB 14%. So benda ni actually kamu boleh buat gunakan software. Contohnya macam Excel, Microsoft Excel. Okay, yang ketiga kita boleh letak ataupun kita boleh present our data dalam bentuk bar chart. Okay, so bar chart ni dia bentuk bar and then dia ada dia punya nombor dia dekat sebelah kiri. Okay, so kalau you tengok actually ketiga-tiga bar chart, pie chart dengan frequency distribution ni adalah benda yang sama lah sebenarnya.
Cuma cara kita nak tulis ataupun kita nak present dekat orang tu yang berbeza. So dia depends kepada kita punya data, which one do you think the best way macam mana kita nak present. So kalau kita tengok, kalau dekat table ni dia more kepada raw data lah. So maksudnya kita just bagi tahu je dia punya frekuensi ataupun number of student. Tapi kalau dalam bentuk pie chart, kita nampaklah dia punya percentage. So yang daripada sini kalau you tengok, sekali je you tengok, you nampak lah mana yang paling ramai, which is O. And then yang paling kedua ramai B, ketiga ramai A dan AB. Yang ni pun sama. Bila you tengok je you nampak dah, okay, O ni adalah yang paling ramai. B yang kedua, A yang ketiga, AB yang keempat. So sebab tu sangat penting macam mana you nak present your data kepada orang ramai. Sebab orang ramai ni dia kalau boleh nak tengok je dia dah faham dah apa data yang kamu nak sampaikan. Okay, and then data yang kedua adalah data kuantitatif. So data kuantitatif ni adalah data yang boleh dipresent dalam bentuk nombor. Sebagai contoh, the number of male children in 20 families chosen at random is as follows. So berapa ramai anak lelaki dalam 20 family. So ini adalah raw data lah. So maksudnya kamu panggil ataupun kamu survey 20 family. So setiap family tu bagi tahu lah berapa anak lelaki yang dia ada. So kita ada 1, 6, 3, 2, 5 dan seterusnya. So ini yang kita panggil sebagai raw data. So raw data ni data yang pertama sekali lah you dapat. Okay, so macam mana kita nak present dia? Kita boleh present dalam bentuk distribution table. So yang ni macam tadilah. Cuma yang ini dia akan dalam bentuk nombor. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of family 2, 5, 7, 3, 2, 1. Okay, and then kita ada cumulative frequency. So cumulative frequency ni apa? Dia kumulatif ni terkumpul lah frekuensi ataupun kekerapan terkumpul. So macam mana nak dapatkan kumulatif frekuensi ni? Senang je. Asalnya ada 2 kan, so kita akan start dengan 2. Lepas tu nak dapatkan next tu, kamu kena tambahkan dengan data yang seterusnya. Okay, sebagai contoh 2 kan, 2 tambah dengan 5 kita akan dapat 7. So 7 kepada 7 kita akan dapat 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 1, 20. Okay, saya ulang macam mana kita nak dapatkan cumulative frequency? So first kali dia akan sama. Maknanya dia starting dia memang akan ikutlah dia punya frekuensi. And then nak dapatkan nombor yang seterusnya, you kena tambah dengan data yang nombor 2. Which is tambahlah 2 tambah 5, 7. 7 tambah dengan 7, 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 1, 20. Dan biasanya dia punya cumulative frekuensi yang terakhir tu adalah dia punya total number of data. So yang ni kita punya data kan ada 20. So dia punya akhir sekali dia akan jadi 20 lah. So barulah maksudnya betul kamu punya cumulative frequency. Okay, yang kedua kita ada histogram. Histogram ni lebih kurang macam bar chart lah. Okay. Tetapi histogram ni dia more kepada quantitative data. So yang ni pun kita boleh nampak daripada table ataupun daripada chart ni, daripada histogram ni kita dah tahu dah. Anak yang paling ramai, anak lelaki adalah 3 orang. Yang kedua 2 orang, yang ketiga 4 orang, and then 5, dan 1 dan 6. Okay, the reason kenapa
bila kita dapat data tu kita present dalam bentuk histogram ataupun chart ni sebenarnya nak bagi senang baca. So kalau macam ni memang kita boleh baca tapi dia susah nak nampak. Dia macam less visual lah. Kalau yang ni dia more kepada visual. Okay, lepas tu kita akan ada OGIF. So OGIF ni macam mana bentuk dia? Macam ni lah. Dia ada dia punya dia punya point dia. And then dia akan disambungkan oleh garisan. Okay, so ini adalah OGIF. Okay, now kita pergi kepada example. Okay, example yang pertama, identify the population and sample for the following. 5 students selected from an accounting class were interviewed. So kalau untuk A ni, dia punya population basically adalah accounting class. So dia punya sample adalah 5 student. Okay, yang B, 20 cars selected out of 500 cars were tested for performance. So ingat population ni adalah yang paling besar sekali lah, yang paling ramai. And then sample ni biasanya dia akan lebih sikit daripada population. So itulah beza antara population and sample. Okay, next determine whether the following are quantitative ataupun qualitative data. So yang A adalah the age of babies in a competition. So kalau age quantitative ke kualitatif? Umur adalah kuantitatif kan? The colours of houses in a certain state. So color ni dia ada color lah, color merah, biru, hijau. So dia tak boleh dalam bentuk nombor. So dia adalah kualitatif. The weights of parcel in the post office. So kalau weight adalah kuantitatif. The qualification required for a certain job. So quali, furthermore pun qualification, so dia adalah kualitatif. Okay, next adalah stem and leaf plot. Stem and leaf plot. So dia adalah salah satu juga daripada cara macam mana kita nak present data. Dia sama je macam pie chart, histogram. Cuma stem and leaf ni dia tak sesuai untuk data yang banyak. Ataupun data yang sampai beratus-ratus tu tak sesuai lah stem and leaf. Ini adalah untuk stem and leaf ni untuk data yang sikit lah, less than 20 or 30 tu okay. Sebabnya, okay, kita tengok sebab apa? Sebab kita akan guna secara manual. So macam mana nak buat stem and leaf? First kali kita arrange data in ascending order. So ascending maksudnya menaik ataupun bertambah. Separate the data according the first digit. So kita akan separatekan dia ikut digit. A display can be made by using the leading digit as the stem and last digit is the leaf. Okay, first digit jadi stem and last digit adalah leaf. State the key for stem and leaf view. Okay, so kalau kita tengok
So kenapa kita buat stem and leaf? So sebenarnya stem and leaf ni kita nak tengok dia punya data distribution. So apa itu data distribution? Data distribution ada 3. Yang pertama adalah symmetry. Yang kedua ada skewed to the right. And then yang ketiga adalah skewed to the left. So macam mana kita nak tahu dia adalah simetri? So inilah stem and leaf lah. Okay. So nanti kita akan belajar macam nak buat ni. Tetapi macam mana kita nak determine sama ada dia adalah simetri. Kita akan buat macam satu kita panggil sebagai curve lah. Okay. Bell curve, bell shape curve. Bell shape curve. So kalau curve dia kat tengah-tengah ni dia menaik, maka dia adalah simetri. Okay. Yang kedua, kalau you nampak dia punya curve yang paling tinggi dekat belah atas, maka dia adalah right skewed. And then kalau left skewed, kalau data yang paling tinggi dekat sebelah bawah, maka dia adalah left skewed. Okay, so the reason why kenapa kita buat stem and leaf sebenarnya yang inilah dia apa? Kita nak tengok dia punya data distribution. Sama ada simetri, skewed to the right ataupun skewed to the left. Okay, sekarang kita tengok example. Construct stand and leaf diagram for the data given. Okay, so kalau kita tengok dia punya step yang pertama, kita kena arrange data in ascending order. So yang ni 7. Okay, so yang ni dia dah susun data siap-siap daripada kecil ke besar. Lepas tu separate the data according to the first digit. Okay, maksudnya kita kena separatekan lah first digit dengan second digit. Sebab dia kata yang first digit akan jadi stem and last digit akan jadi leaf. Okay, so macam mana? So tengok first digit kita ada 1, 3, 1, 2, 3, 4 kan. So, kita letaklah 1, 2, 3, 4. So leaf dia akan jadi the second digit. So dia akan jadi 2, 3, 1, 7, 3, 4, 5, 7, 40, 41. Okay. Lepas tu state the key for the stem and leaf value. So key ni maksudnya apa? So maksudnya kalau you buat macam ni kan, 1, 2. Okay, 1. Dia punya palang 2. Adalah is 12. Okay, so maksudnya orang tahulah 1 palang 2 tu maksudnya apa. So key ni sangat-sangat penting sebab dia yang akan decide your punya key tu macam mana. Macam mana dia nak baca your stem and leaf. Okay. So yang ni tak payah. Okay. Macam tu lah. And I think benda ni pun I rasa dah belajar dah. Sekolah menengah pun dah belajar kan stem and leaf. Okay, tengok example yang kedua. Construct stem and leaf for the data yang ini. Okay, so macam biasalah kita kena susun dia daripada kecil ke
besar. Okay. Kecil ke besar. So kalau kita tengok yang first kali berapa? 3, 2, 0. Lepas tu 3, 9, 0. 4, 2, 0. 4, 3, 4, 4. 4, 5. 4, 6. 4, 7 tak ada. 4, 8. 4, 8. 4, 9, 500. 510. 520. 560. 610 dan 620. Okay, so ini adalah dia punya susunan lah daripada kecil ke besar, and then kita boleh buat dia punya stem and leaf. Alamak. Okay, saya buat kat sini . So kalau kita tengok dia punya first digit adalah 300 kan, 300, 400 dan 500. Okay, so yang ni ikut kamu lah. Ada yang buat 3, dia buat sini 20. Kalau yang nak buat 3, 2, 0 pun boleh. Okay, tapi sebab tu kamu punya key tu kena bagi tahulah kamu nak buat macam mana. Kalau nak buat 3, 2, 0, kamu kena bagi tahulah 3, 2, 0 adalah 320. Kalau tak nak buat macam ni pun boleh, 3, 2, 0. Lepas tu berapa? 3, 9, 0. And then 4 kan? 4, 4, 2, 0. And then 4, 4, 0. 5, 0. 6, 0. 8, 0. And then 5, 5, 500. 10. 20. 60. And then 6, 10, 20. So kalau you buat macam ni, you kena bagi tahu lah, okay, 3 palang 20 means 320. Okay, ni 80 ni ada 2. Tadi pun ada 2 kan, 40. So ini adalah dia punya stem and leaf. So kalau ada yang buat 3, 2, lepas tu 0 dia punya leaf pun tak ada masalah. Tapi you kena bagi tahulah dia punya key tu berapa. Key ni depends kepada kita punya cara penulisan. So kalau lain dengan kawan kamu, dia tak kisahlah pun. Tapi yang penting key ni kena betul. Okay. And then dia kata determine the type of distribution. So type of distribution tu yang tadilah, kita ada symmetry, kita ada right skewed ataupun left skewed. So kalau kita tengok daripada kita punya
kita punya data ni, so kalau kita lukis dia punya shape ataupun bell curve ni, so data yang paling tinggi adalah dekat bahagian atas. So dia adalah right skewed ataupun skewed to the right. Okay, boleh tulis okay, the data is skewed to the right. So daripada stem and leaf ni nampaklah kalau data tu dia lebih daripada I think 100 pun sebenarnya tak sesuai untuk kita buat stem and leaf. And saya tak tahulah kenapa dia masukkan stem and leaf ni. Stem and leaf ni untuk sekolah menengah punya boleh lah. So kalau level metrik I think tak sesuai untuk buat stem and leaf ni. Okay. Tapi tak apa, dah kena belajar kan. So next, habislah 4.2 data organization. So kita masuk kepada subtopik 4.3. So 4.3 ni adalah measures of central tendency for ungrouped data. Okay, first kali kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan measures of central tendency. So measures ni adalah ukuran. Okay, ukuran central tu center lah, tendency. So measures ataupun ukuran yang describe the center of a distribution. Okay, so distribution tu yang tadilah kita punya distribution. Maksudnya kita punya data tu macam mana. So measure of central tendency ni basically kita kira ataupun ukuran kepada center of a distribution. So macam mana kita nak ukur center of a distribution ni, ada 3 cara, iaitu mean, median dengan mode. So benda ni I think you familiar lah masa sekolah menengah dalam matematik. Mat mod pun dah belajar. So 3 benda ni dipanggil sebagai measures of central tendency, iaitu mean, median dengan mode. So kita akan tengoklah satu-satu macam mana nak kira dia punya mean, macam mana nak kira median, macam mana nak kira mode. So mean ni adalah purata, median ni adalah pertengahan, mode ni adalah the highest frequency. Frekuensi yang paling tinggi. Okay, so first kali kita tengok dia punya mean. Mean I think purata lah, purata kita tambahkan semua and then bahagi dengan number of data ataupun dia punya n. Okay, ataupun kalau dia ada bagi nilai frekuensi, so dia punya formula adalah total ataupun, so yang benda apa, benda alah ni maksudnya sum ataupun total ataupun tambah. And then yang ni fx, f darabkan dengan x bahagi dengan total f. So macam mana tengok dia punya mean. So kalau kita tengok dia punya, and dia punya simbol adalah yang ini. Okay, simbol dia x and ada palang, ada bar dekat atas ni adalah mean, purata. Okay, example, the first one, find the mean. So you tambah je semua. Tambahlah 10, tambah 15, tambah 12, tambah 16. So yang mean ni tak payah nak susun pun tak apa, sebab kita tambah je semua, bahagi dengan number of n. So n ni adalah number of data. So number of data tu maksudnya kena kira lah berapa data yang ada. Ni satu data, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Lepas tu you tekanlah calculator. You tekan calculator dapat jawapan. Okay, boleh tak seorang kira kan? .14. Okay, jawapan dia 14. So yang ni untuk statistik ni ataupun data ni dia dia ada banyak lah tapi dia senang. Jangan tertekan, salah tekan calculator. Okay, example nombor 2, find the mean for the table below. So yang ni sebabkan dia ada frekuensi, dia ada F. So kita kena guna formula yang ini. So formula dia mean sama dengan total F darabkan dengan S dengan total F. So apa maksud F darabkan dengan X? So F adalah frekuensi. Data ni sebenarnya adalah nilai X. So nak senang, you tambah lagi satu row. Then you darab lah. 0 darab 2, 0. 5 darab 1, 5. 7 darab 2, 14. 3 darab 3, 9. 4 darab 2, 8. 5 darab 1, 5. Lepas tu yang ni dia punya total. So total frekuensi 7, 14, 14, 20, 23. 5 tambah 14 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Aduh. 14, 19. 19 tambah 19. 9 tambah 9, 18. 28. 28 tambah 20, tambah 8, 16. 36. 36 tambah 5, 41. Okay, so yang ni sebab saya dah kira tu, so boleh masukkan je lah. Dia akan jadi 41 bahagi dengan 23. Boleh bahagi ke? 41 bagi 3. Bagi 23. Dia dah dapat point, so biar je lah. So itu adalah dia punya mean. Ataupun kalau nak dalam bentuk perpuluhan 1.786. Okay, so itu adalah cara nak kira mean. Okay, next example, at a supermarket Ina buys 8 tin according to function tin, 4 have mass 4 gram, 3 has, and when the mean mass is gram of the tin of the soap. Okay, so daripada sini kita tahulah 8 ni adalah N. 4 ada 400 gram. Ataupun kita boleh tulislah mass dia punya tin. So mass 400 gram. For 425 3 and 435 ada 1. So find the mean mass in gram of the tin of the soap. So daripada sini kita tahulah ini sebenarnya adalah dia punya frekuensi. So X sama dengan total Fx bahagi dengan total F. So F dia dalam 400, so 400 darab 4, 16. 425 darab dengan 3. 425 darab 3. 1275
and then tambah dengan 435. Bahagi dengan total frekuensi 4 tambah 1 sama 48. Satu 600 tambah 1275 tambah 435 bahagi dengan 8. Lebih kurang 413.75. Okay, disebabkan ni soalan dia ada apa? Ada unit kan? Jadi kita kena letak unit lah. Unit dia adalah gram. So dia punya purata adalah 413.75. Okay, next measures of central tendency yang kedua adalah median. So median ni basically kita nak tengok dia punya pertengahan lah. Okay. To find median you must arrange the original value in ascending order. So yang ni memang kita kena arrange. Daripada bertambah ataupun berkurang pun boleh juga sebenarnya. Cumanya macam mana kita nak tahu sebab kita akan deal dengan bigger number, jadi kita kena gunakan formula. So formula dia adalah kita kena bahagi dengan 2. Okay, so untuk mengetahui kedudukan median ni kita kena bahagi dengan 2. Maksudnya contohnya kalau kita ada data kita ada 8, jadi median kita akan berada dekat 8 bahagi dengan 2. So jadi 4. So daripada 4 tu kita akan tengok kalau R ni adalah integer, maka median kita adalah 1/2 darabkan dengan 1 R yang R observation tambah dengan R tambah 1. Kalau dia bukannya integer, then run up to the next integer observation. So integer ni maksudnya nombor bulat lah. Contoh macam 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah integer. Kalau bukan integer ni, kalau kita dapat dalam bentuk perpuluhan. Dalam bentuk decimal. Maka kita run up je the next integer observation. Okay. So kita tengok example macam mana kita nak kira median. Median ni memang kita kena susun dulu lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita tak, kita punya ni tak tersusun. Jadi kita kena susun balik 10, 11, 12, 13, 13 3 kali, 14 tak ada, 15, 16, 17, 16 2 kali, 17, 18. So macam mana kita nak cari median? Okay, kita tengok dulu kita kena bahagi dengan 2. Okay, first kali kita bahagi dengan 2. Data kita bahagi dengan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 bagi dengan 2 rasanya dapat perpuluhan. .5 kan? So 5.5 ni is not integer. Okay, so bila nak integer, kita round up. Okay, ingat dia bukan round apa ya, bundakan. Dia bukan bundakan tapi dia round up. Maksudnya kalau 5.5 kita akan ambil 6. Okay, so maksudnya kita punya median is at 6 observation. So macam mana tahu 6 observation? Kamu kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah kamu punya median. Okay, so ingat yang observation ni dia punya kedudukan
Tapi median tu adalah number of the data lah, which is 13. Okay, next. The median of the following number. So yang ni pun sama. Tapi yang ni dah susun dah. Kalau yang ini, kalau nombor sikit kan, kamu guna potong-potong pun boleh. So kalau kita tengok 18 dengan 20 kan, so kita akan bahagilah 18 dengan 20. 18, 20. 18 sama dengan 20, 28, 28 bagi 2. 1, 4, 14 eh. Lo tambah 18 bahagi 19. Okay. Tapi kalau nak guna formula, kita kena kira lah. Okay, yang pertama kita kira dulu dia punya observation. So kita punya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 bahagi dengan 2, observation. So 6 bahagi 2 sama dengan 3. So dia dekat third observation tambah dengan fourth observation bahagi dengan 2. So kita kira lah 1, 2, 3 lah 18 tambah dengan 20 bahagi dengan 2. Sama je lah sebenarnya. Okay. Cumanya untuk data yang sikit boleh lah kalau kita nak potong-potong kan. Tapi kalau data yang sampai 100 sampai 200, so kita kena gunakan formula. Okay. So yang ni kita guna formula. So formula kalau dia adalah integer, kita kena tambahkan R observation tambah dengan tambah 1 bahagikan dengan 2. Sebab tu kita tambahkan third observation tambah dengan 4 observation bahagi dengan 2. So kita akan dapat 19. Okay. Okay, next adalah mode. So yang mode ni yang paling senang lah. Mode ni dia adalah yang paling frequent ataupun yang paling banyak berlaku ataupun paling kerap berlaku. Tapi mode ni dia boleh tak ada and dia boleh ada tapi dia boleh ada banyak. So kalau median dia memang ada satu je, kalau mean pun dia ada satu je, tapi mode ni dia boleh jadi banyak. Sebagai contoh kalau kita tengok yang pertama ni kita ada 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. So basically dia tak adalah no mode. Sebab basically semuanya satu, berlaku hanya sekali saja. Dia bukannya 16 dia bukannya the highest data. Tetapi dia adalah data yang paling frequent, yang paling banyak di repeat ataupun paling banyak berlaku. Contohnya macam B, so kalau kita tengok 4, dia ada berapa? 1, 2, 3. So kita boleh kata kita punya mode adalah 4 dengan 7. Sebab 7 pun dia ulang 3 kali. Okay, yang C, kalau kita tengok 9 lah, 9 dia 3 kali kan. So mode dia adalah 9. Sebab yang lain 10 dia ulang 2 kali je. So, kalau 2 pun dia ulang 2 kali je. So yang paling banyak frekuensi ataupun paling banyak kekerapan dia adalah 9. And then yang ini kita akan ada banyak. Sebab 1 ni ulang 2 kali, 2 ni ulang 2 kali, 3 pun ulang 2 kali. So jadi 1, 2, 3.
Okay, so itu yang dimasukkan dia may be not unique. Maksudnya dia mungkin bukan ada satu je lah, dia boleh lebih daripada satu. Habis dah. Okay, so rasanya dah habislah untuk 4.2. 4.3, iaitu macam mana nak cari mean, median dengan mode. So next week baru kita tengok 4.3. Okay, so itu sahaja. Thank you very much and see you next week.